uslub ilmu kalam, ataupun kita boleh simpulkan ada yang dipanggil ilmu aqaid, ilmu akidah. Satu lagi dia nama yang lebih khusus dipanggil ilmu kalam. Ilmu kalam. Jadi ilmu aqaid ni adalah kita mempelajari akidah-akidah yang benar dan yang wajib kita imani. Dia hanya sardul aqaid. Sardul aqaid. Sardul aqaid itu maksudnya dia bentangkan akidah. Allah Ta'ala berkuasa, Allah Ta'ala mendengar. Tidak ada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah melainkan benda itu akan berlaku. Itu dipanggil apa? Membentangkan akidah. Akidah kita tentang hari kiamat kan, bahawasanya manusia akan mendapat, orang yang beriman akan dapat melihat Allah, bahawasanya titian sirat itu adalah hak, syurga neraka adalah hak, syurga neraka kekal selama-lamanya. Maka di dalam kitab itu dia menyampaikan akidah yang kita perlu imani. Ilmu kalam sebenarnya, yang kamu sebenarnya dah belajar dalam Ummul Barahin dan juga Kifayatul Awam, dia ada perbahasan yang lebih khusus. Bukan sahaja membentangkan akidah, tetapi kita juga belajar dalil. Dalil bagi akidah tersebut. Dalil akli khususnya. Bila ilmu kalam tu dalilnya akli, akal, secara khusus. Dan juga ilmu kalam lagi, dia menjawab syubhat-syubhat. Maka inilah yang dimasukkan mutakallimin. Ulama ilmu kalam ni dipanggil mutakallimin. Mutakallimin ni dia punya peranan dia mempertahankan akidah yang sahih dan melawan dan membasmikan akidah yang sesat dengan mendatangkan hujah, mempertahankan dan mendatangkan hujah untuk tolak. Jadi mutakallimin inilah yang bela agama dari sudut akidah. Faham? Kalau muhaddisin dia jaga agama daripada segi nak jaga hadis ini daripada dicerobohi oleh orang-orang yang mereka-reka hadis. Itu peranan muhaddisin kan. Jadi mutakallimin, bila sebut ulama mutakallimin, ialah golongan yang mana mempertahankan akidah yang sahih dan menolak akidah yang batil dengan hujah dan burhan. Ilmu kalam, ilmu kalam ni dia berhujah dengan akal secara umum. Boleh kita katakan dua kitab yang pertama yang kamu pelajari sebelum ni, dia adalah ilmu kalam, sebab dia disertakan dengan dalil. Ummul Barahin tu kira paling asas, yang tahun ni pun kena ulang. Jadi kita akan jadualkan supaya kamu ulang balik sesama partner Ummul Barahin. Sebab kamu dah tak belajar kat sini lah. Nak belajar tu banyak lagi sepatutnya. Banyak lagi kitab akidah. Tapi asas-asas hujah yang ada dalam Ummul Barahin tu kira asas. Hujah-hujah yang nombor ni kira asas dalam ilmu kalam. Jadi ilmu kalam. Dan kitab matan akidah tahawiyah ni dia tidak ada dalil. Faham? Dia hanya apa? Sardul aqaid. Sebab dia matan kan. Dia hanya mendatangkan akidah tentang Allah, tentang Nabi, hari kiamat, syurga, neraka. Tidak ada dalil. Sebab dia adalah matan, yang mana matan itu diulang-ulang supaya meresap dan mantap dalam hati, pegangan kita terhadapnya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma bila kita belajar, kita akan cuba lihat mana tempat yang tertentu yang disertakan dengan dalil. Faham? Jadi maknanya kita belajar dua konsep, bukan dua akidah.
Mana ada dua akidah, satu je. Dua konsep penyampaian akidah. Yang pertama, bersama dengan dalil akal, Umul Barahin dan juga Kifayatul Awam yang kita belajar. Sebenarnya banyak lagi. Kalau di pondok, kita Jawi lagi, kita Arab lagi, banyak. Dan yang kedua, Sardul Aqaid, membentangkan akidah. Maka kitab Matan Umul Barahin, kitab Matan yang kita belajar tahun ini adalah begitulah konsep dia. Faham? Itu konsepnya. Namun kita juga akan membawa dalil-dalil akal pada isu-isu ataupun masail-masail yang tertentu. Jadi kitab Bahjatul Talibin fi Muhimmati Usuluddin ni kitab mutaakhirin. Kitab mutaakhirin. Dia kitab yang digarap untuk memudahkan. Tapi konsepnya lebih kepada apa? Sardul Aqaid, membentangkan akidah. Okey, kita mulakan. Ada lagi 5 minit. Yang pertama apa semalam sebut? Inna mabadi kulli fannin 'asharah, al-hadd wal mawdu'u thumma thamarah. Inna mabadi kulli fannin 'asharah, al-hadd wal mawdu'u thumma thamarah. Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan ta'rif. Ini berkaitan dengan ta'rif dan berkaitan dengan definisi bagi ilmu ini. Ilmu ini ada pelbagai ta'rif yang dibawa oleh ulama bagi mendefinisikan ilmu ini. Banyaknya ta'rif tersebut bukanlah kerana banyak ikhtilaf ataupun kontradiksi dalam isinya, tetapi banyaknya ta'rif itu adalah berasal daripada banyaknya kepelbagaian dan dimensi dalam memahami ilmu ini. Maka kita ambillah satu ta'rif daripada banyak-banyak ta'rif untuk memudahkan hafal. Yang ta'rif yang saya ambil ni daripada Sa'duddin At-Taftazani. Kamu belajar kitab Syarah Tahzib, pengarang yang sama, As-Sa'd At-Taftazani. Al-kalamu huwa al-ilmu bil-aqaidi ad-diniyah anil adillatil yaqiniyah. Al-kalamu huwa al-ilmu bil-aqaidi ad-diniyah anil adillati al-yaqiniyah. Ini daripada siapa? As-Sa'd At-Taftazani. Al-ilmu bil-aqaidi ad-diniyah anil adillati al-yaqiniyah. Ambil juga yang didefinisikan oleh Al-Adud Al-Iji. Dia kita ilmu kalam yang antara yang besar ni, Al-Mawaqif. Ini kalau tak belajar mantik betul-betul, tak belajar ilmu ma'kulat betul-betul, memang tak boleh faham. Faham? Yang itu tidak ditaklifkanlah untuk awam, untuk kifayah. Jadi dia bagi kita Al-Mawaqif, Al-Adud Al-Iji, Al-Mawaqif fi ilmi al-kalam.
Kita ambil satu lagi ta'rif. Al-kalamu ilmun yaqtadiru ma'ahu yuqtadaru lah, ataupun yaqtadiru. Ilmun yuqtadaru ataupun yaqtadiru ma'ahu ala ithbatil aqaidi ad-diniyah bi iradil hujaji wa daf'i syubah. Al-kalamu ilmun yuqtadaru ma'ahu ala ithbatil aqaidi ad-diniyah biiradil hujaji wa daf'i syubah. Al-kalamu ilmun yuqtadaru ma'ahu ala ithbatil aqaidi diniyah biiradil hujaji wa daf'i syubah. Maka dua ta'rif ini sudah memadai. Boleh kita simpulkan secara ringkas ta'rif daripada As-Sa'd At-Taftazani tadi tu. Al-ilmu bil aqaidi diniyah anil adillatil yaqiniyah. Anil adillati al-yaqiniyah. Dalam dua ta'rif ni apa beza dia? Apa persamaan dia? Persamaan dia, mereka telah mendefinisikan ilmu kalam ni, ataupun ilmu kalam lah. Sebenarnya ta'rif ini lebih kepada ilmu kalam. Satu, ilmu kalam ni adalah ilmu yang mana dengannya kita tahu akidah agama kita. Akidah agama kita. Tapi bukan sahaja tahu, dia tahu dengan dalil. Dia tahu dengan dalil. Jadi orang yang mana dia belajar akidah ni, perbezaan dia dengan awam, dia tahu dengan dalil, bukan muqallid. Faham? Dia bukan muqallid. Ada perbahasan tentang imanul muqallid. Apakah hukum iman seorang muqallid? Muqallid dalam akidah, bukan dalam fiqh. Muqallid dalam akidah tu maksudnya dia diberitahu oleh gurunya tentang satu akidah, bahawasanya hari kiamat nanti ada titian sirat. Bas. Apa dalil dia? Sumber dia guru dia lah begitu. Guru bukan dalil kan, segi syarak. Maka orang ni dipanggil muqallid. Bahawasanya Allah Ta'ala itu mendengar. Apa dalil dia? Tak tahu. Siapa guru dia bagi tahu. Itu dipanggil muqallid. Itu ada perbahasan khas. Adakah sah iman muqallid ataupun tidak? Jadi di sini al-ilmu bil aqaidi diniyah, tahu tentang akidah-akidah agama dengan dalil yang yakin. Anil adillatil yaqiniyah. Dan ta'rif yang al-EG bawa tu, dia ada tambahan. Dia sama daripada segi dia kata ilmun yuqtadaru ma'ahu ala isbat. Orang yang belajar ilmu kalam ni, dia kena sasarkan sehingga akidah yang dia imani itu dia mampu untuk isbatkan dengan dalil akal. Faham tak? Sebab itu dia bagi mutakallimin. Ilmu ni kalau dipelajari, yuqtadaru ma'ahu, akan mampulah oleh seseorang. Kalau baca yaqtadiru, mampulah oleh seseorang bersama dengan ilmu itu untuk mengisbatkan akidah. Dia bukan tahu je, dia boleh isbatkan. Faham? Dia boleh isbatkan dengan apa? Dengan biiradi, dengan mendatangkan hujah dan menolak syubhat. Faham? Dia bukan sahaja boleh datangkan hujah, sebab hujah yang dibawa tu akan ada apa? Akan ada kritikan. Maka kritikan tu sendiri dia boleh jawab. Contohnya, akidah kita berbeza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata
tidak boleh melihat Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Tak akan berlaku. Dunia memang kita setuju, kat dunia tak ada siapa yang dibenarkan melihat Allah kecuali Rasulullah. Itu pun bukan kat bumi. Tapi Mu'tazilah ditambah lagi, akhirat pun tidak. Ini dipanggil syubhat ataupun akidah sesat. Jadi orang yang belajar akidah, dia kena tahu akidah yang hak, akidah yang batil. Ini akidah batil ni, menafikan melihat Tuhan. Nafyu ru'yatil bari, menafikan melihat Tuhan, itu adalah akidah Mu'tazilah. Dia kata tak boleh, akhirat pun tak boleh. Maka kita kata boleh, maka kita bawalah dalil, faham? Dalil Al-Quran ke, bawa dalil hadis ke. Maka untuk dalil kita tu, dia pun jawab balik, faham? Contohnya, ila rabbiha nazirah, wujuhun yawma idzin apa? Basirah. Ila rabbiha nazirah. Itu ayat dia. Ayat ni lah. Maka wajah-wajah pada hari kiamat akan melihat, naziratun ila rabbiha, maksudnya. Jadi mereka kata nazirah yang dimaksudkan di sini bukan lihat, fikir, renung, nazar kan, thumma nazar, thumma abasa wa basar. Jadi apa jawapan dia? Itu contoh lah. Tetapi pelajaran ilmu kalam ni dia banyak berlega dengan dalil akal. Suatu orang yang tak faham mantik, boleh dikatakan dia tak boleh faham lah ilmu kalam. Yang core punya ilmu kalam, tak boleh faham. Bahkan dia perlu pelajari ilmu makkulat, barulah dia akan faham dengan kefahaman yang betul. Tapi kalau setakat kita kecil-kecil tu boleh lah faham. Okey, dengan mendatang hujah dan menolak syubhat. Menolak syubhat. Jadi itu dua takrif itu memadai, di samping takrif-takrif yang lain. Isyarat pada perkataan yuqtadaru tu, maksudnya orang yang belajar ni, dia akan ada malakah, kemampuan untuk berbuat demikian. Sebagai benteng-benteng agama bagi mempertahankan akidah. Pelbagai akidah zaman kita ni yang baru pula, dengan pelbagai. Maka ahli ilmu dan ulama lah jadi benteng kan. Bukan kita harapkan orang awam. Orang awam ni beriman je, tapi bila ada syubhat-syubhat, dalil-dalil, dia tak tahulah nak jawab macam mana. Itu serahkanlah kepada mutakallimin, alim ulama yang dia jaga bahagian ni. Wallahu a'lam bissawab. Jadi setelah ini kita akan masuk pada yang kedua kan. Yang kedua apa? Maudhu', topik. Apakah topik yang kita bicarakan dalam ilmu ni? Topik dia dalam sesebuah kitab, kadang-kadang ada topik luar kitab tu sendiri, bukan yang mensyarahkan tu. Kitab tu sendiri dia bawa topik luar yang bukan topik apa sebenarnya perbahasan benda tu. Dia ada dua kemungkinan je. Ia dibawa kerana dia adalah wasilah untuk kita faham topik sebenar, ataupun mukaddimah untuk kita faham. Kalau tanpanya, kita tak boleh faham dengan sempurna. Walaupun dia memang ilmu luar, tapi tidak, kita kena tahu ini dulu, barulah ilmu sebenar ataupun induk pada topik itu kita dapat memahaminya. Contohnya kan, ilmu mantik ni dibuat sebenarnya sebagai jambatan untuk memahami ilmu falsafah. Falsafah kan, mantik dibuat. Tanpanya mustahil lah, ba'id lah, dia bukan mustahil. Mustahil pun segi adat je, ataupun ba'id untuk suatu orang tu memahami ilmu falsafah.
Jadi dua kan, saya sebut tadi dua. Sama ada dia dibawa sebagai jambatan untuk memahami ilmu yang sebenar, atau dia dibawa, kalau dalam kitab lah, dia dibawa, dipanggil apa dalam bahasa Arabnya, dengan istitrat. Bila dalam kitab ada perkara-perkara yang luar daripada kitab itu, maka bahasa Arabnya dengan istitrat, lencongan daripada tajuk. Adakah istitrat ni akan merosakkan kitab? Tengok dulu kan, musannif dia ada gharak dia. Istitrat ni kadang-kadang dalam kitab tu dia bawa kisah. Dia bawa kisah-kisah yang menginsafkan. Kitab fiqh tapi kena bawa kisah ni. Istitrat tujuannya untuk bagi refresh kan. Jadi kalau baca hukum straight je mending. Jadi bawa sikit kitab macam Mughni Muhtaj ya. Dia ada istitradat. Jadi istitradat tu dibawa sebagai tansyitun nufus. Tak apalah. Tansyitun nufus. Macam contoh kita belajar Jam'ul Jawami'. Tahun ni kamu belajar Jam'ul Jawami' ni, dia ada 7 kitab. Tapi sebelum 7 kitab tu dia ada muqaddimah. Muqaddimah tu beratus muka surat. Dan apa yang kita belajar dalam muqaddimah tu bukan ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh yang sebenar Al-Kitabul Awal. Tetapi kenapa dipelajari? Sebab tanpa muqaddimah itu kamu pelajari, kita tak boleh masuk kepada ilmu usul fiqh dengan pemahaman yang betul, yang meliputi. Faham tak? Jadi inilah kita akan tengok apakah maudhu' dan tajuk isu topik yang dibahaskan ketika kita membaca kitab ataupun mempelajari ilmu akidah. Wallahu a'lam. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim.